Hari Sabtu ni kita akan pergi mengundi. Jadi make sure korang laksanakan tanggungjawab korang sebagai rakyat Malaysia. Selalu kalau live dekat channel Hazwan Shah Wrestling ni, kita buat poll undian tanggungjawab sebagai rakyat Hazwan Shah Wrestling. Kali ini, korang kena laksanakanlah tanggungjawab korang sebagai rakyat Malaysia, pergi turun mengundi, okey? Dan kalaulah korang nak pergi turun mengundi, tak tahu nak pakai apa kan, aku nak ni lah suggest korang pakai baju baru daripada ML Studios. Dia panggil ML Politicus. Untuk design yang lebih jelas, aku tunjuk dekat skrin korang sekarang ni lah. T-shirt ML Politicus ni adalah salah satu merchandise keluaran ML Studios. Jadi kalau korang berminat dapatkan t-shirt ML Politicus ni, link Shopee aku dah letak dekat ruangan description dekat bawah. Sup bro, sis, motherfucker sekalian, Hazwan Shah Bebe, hashtag bukan Zizan, the best palatau in the world. Macam biasa, kalau korang baru sampai dekat channel Hazwan Shah Wrestling ni, make sure korang tekan dulu butang subscribe, tekan sekali butang loceng sebelah butang subscribe, dan tekan juga butang join sebelah butang subscribe untuk jadi members dekat channel Hazwan Shah Wrestling. Untuk video kali ni, aku nak duk palatau sikit tentang apa yang baru ni berlaku dekat dalam WWE. Tanpa buang masa, mari kita mulakan. Pertama sekali, aku ingin korang komen dekat ruangan komen kat bawah kan. Kalau korang ada tengok NXT minggu lepas, video ni up hari Rabu. Bukan NXT yang pagi tadi, tapi NXT minggu lepas, bila JD McDonough dia pergi tarik kaki si Aziom tu sampai lutut dia nampak dalam position yang tak patut dibengkokkan macam tu lah. Seriously, bila aku tengok, aku rasa patutnya lutut dia patah. Tapi aku tak ada pula dengar cerita yang lutut Aziom patah kan. So sebenarnya ada ke trik untuk nak buat angle yang macam tu, move yang macam tu tanpa mencederakan kaki ataupun lutut? Kalau korang tahu, cuba korang share sikit dekat ruangan komen kat bawah. Yang ni aku minta korang duk palatau. Dekat Crown Jewel hari tu, kita nampak perlawanan di antara Braun Strowman dan juga Omos. Tapi kita nampak jugalah yang Omos keluar berseorangan tanpa ditemani oleh MVP. Dekat sini aku hanya nak berkongsi sahajalah, tak minta untuk aku sendiri palatau dan tak minta juga untuk korang palatau tentang kenapa MVP tak ada dekat Crown Jewel hari tu. Dan benda ni aku dah ada share dah dekat aku punya Instagram berita WWE 2.0. Aku punya Instagram pasar wrestling. Kalau korang tak follow lagi, I don't know what to say lah. Make sure korang follow Instagram aku yang satu lagi yang duk sembang wrestling tu. Seperti mana yang mungkin ramai dah tahu, MVP ni merupakan seorang penganut agama Islam, ataupun aku tak tahulah perkataan aku tu sesuai ke tak, tapi dia beragama Islam sebelum ini. Cumanya sekarang dia dah convert menjadi atheist, someone yang tidak percaya kepada Tuhan. Jadi disebabkan itu MVP tak berani, dan tak berani ke tak boleh ke macam tu lah, untuk ke Saudi Arabia. Sebab kalau dia masuk Saudi Arabia, mungkin akan ada tindakan yang dikenakan ke atas dia lah. Sebab dah elok agama Islam, tapi dia convertkan diri dia jadi atheist. So pasal tu kita tak nampak MVP dekat Crown Jewel hari tu. Dan ada angle Braun Strowman duk power slam MVP dekat SmackDown sebelum Crown Jewel. Dekat Raw minggu lepas, bukan Raw semalam, Raw semalam dah kira tak ada nampak lagi dah benda yang aku nak cerita ni. WWE 24/7 Championship dah tak nampak dah dekat Raw semalam. Sebab minggu lepas, secara officialnya, bila Nikki Cross kalahkan Dana Brooke, Nikki Cross menang 24/7 Championship. Dan bila ada segmen dekat belakang pentas tu, time Nikki Cross duk pandang ke langit seolah-olah macam tengah high, dia jalan and then dia nak masukkan tali pinggang 24/7 Championship tu dalam tong sampah. Tapi dia sendiri pun mungkin tak sedar yang tali pinggang tu tak berjaya masuk dalam tong sampah, dia jatuh ke tepi. Yang paling penting kat sini, simbolik kepada WWE totally nak buang 24/7 Championship, totally nak mansuhkan kejuaraan 24/7 Championship. Aku dah pernah kupas dah pasal 24/7 Championship ni dah lama dah dekat channel Hazwan Shah Wrestling. Antara video-video terawal juga dekat channel ni. So aku rasa aku tak perlu nak kupas lagi. Kalau korang nak tengok, mungkin yang keluar dekat atas ni, atau aku tunjuk dekat yang part video yang akan muncul dekat hujung video nanti. Kat situ korang dengar lah kenapa aku rasa memang 24/7 Championship ni tak patut ada. Dan kalau nak ada juga, macam mana nak guna pakai. Tapi itulah Triple H punya direction sekarang, tak nak pakai 24/7 Championship. Aku suka je dengan idea yang macam ni,
untuk buang, tapi aku rasa instead of Nikki Cross yang pergi buang tali pinggang tu, they can do something better than that lah. Yes, memang dah better dah, diorang tak pakai 24/7 championship lepas ni, tapi kau buatlah Dana Brooke kalah dengan R-Truth dah injured, at least kalah lah dengan Akira Tozawa ke, lepas tu Akira Tozawa dah menang title tu, and then do something about that title lah. Tapi aku faham kenapa Triple H pilih apa yang dia buat minggu lepas tu, sebabnya nak jadikan Nikki Cross tak heran dengan Nikki Cross punya karakter yang baru ni, tak heran akan tali pinggang tu. Jadi adalah sebab Nikki Cross nak buang tali pinggang tu dekat tong sampah. Sebab yelah, kita nak R-Truth jadi champion terakhir untuk 24/7 champion, sebab dia dah menang title ni banyak kali. And then the next person after R-Truth should be Akira Tozawa lah, muka yang selalu muncul untuk angle 24/7 champion. Tapi R-Truth dah injured, Akira Tozawa pun tak ni. Dan bayangkanlah kalau Akira Tozawa yang jadi champion, macam tak kena pula tiba-tiba dia tak heran dengan title tu selepas berapa tahun duk kejar title tu. Just aku expect something yang lebih better lah untuk nak buang terus title tu, nak buat angle buang title tu kan. Tapi tak apalah, yang paling penting kat sini dah tak pakai dah title tu. Dan nampak lah, bukan kita je rasa penggunaan title tu adalah sampah, tapi Triple H pun nampak. Aku tak faham kenapa Vince McMahon tak nampak. Austin Theory minggu lepas gagal cash in dia punya Money in the Bank. For the first time ada orang yang cash in title dekat United States Championship. Satu benda yang aku suka dekat sini adalah dia pergi cash in kan briefcase tu dekat US Champion, buat title tu nampak lebih berprestige. Dan yes, even tak buat benda tu pun Seth Rollins dan booking WWE sekarang ni berjaya buat title US Champion tu nampak sangat berprestige. Lagi-lagi bila tak ada main champion dekat Raw. Dah lah show 3 jam kau tak ada main champion kat situ. US Champion ni lah yang menyelamatkan keadaan. Nampak semua orang nak kejar. Ada Bobby Lashley, ada Finn Balor, ada Mustafa Ali, ada Austin Theory, ada Matt Riddle. Matt Riddle ada nak try ke itu? Aku pun dah lupa dah. Tapi point kat sini, US Champion tu dah dibook dengan sangat baik. Tapi yang aku tak suka kat sini, aku still rasa Money in the Bank ni should be exclusively untuk world title lah. Universal Champion ke, WWE Champion ke, atau at least NXT Champion. Sebab better untuk Intercontinental ke US Champion ni kau buat kontes yang lain, macam yang World Cup Tournament sekarang ni menang dapat lawan Intercontinental Champion. Yang tu aku setuju. Dengar cerita nanti akan ada King of the Ring, pemenang King of the Ring time tu cabar Intercontinental atau US Champion pun aku okey. Tapi lagi bagus kalau pemenang King of the Ring tu cabar Universal ataupun WWE Champion lah. So aku tak prefer Austin Theory pergi cash in dia punya briefcase dekat US Champion. Dah lah dia pergi cash in dekat US Champion, tak berjaya menang pula tu. Bapak kesian gila. So bila kita tengok Raw minggu lepas, kita nampak macam Raw tu ditutup dengan satu angle yang nak bagi tahu dekat kita yang Triple H ni tak berminat pun nak push Austin Theory. Dan even aku ada up dekat berita WWE 2.0 yang Triple H ni bukan seorang peminat Austin Theory. Austin Theory is not Triple H punya guy. Even dekat NXT lagi Triple H tak dirasa nak push dia. So disebabkan tu dia gagal cash in dia punya Money in the Bank. Bila aku ada baca news yang macam tu, aku rasa macam at least kalau kau tak nak bagi dia menang that title, kau bagilah dia kalah dalam satu moment yang agak reasonable dan epic. Dan seriously, aku rasa protect je karakter dia bila Bobby Lashley duk kacau menyebabkan dia gagal cash in. Tapi should be not on the US title kot. Nak ada orang kacau pun at least macam John Cena buat dekat Baron Corbin hari tu ke. Tapi buat dengan lebih ganas macam Bobby Lashley buat dekat Austin Theory lah. Cumanya macam aku cakap lah, buat dekat main title lah. Dia pergi kacau Roman tapi lepas tu The Bloodline kacau dia ke. So yang tu semua yang aku kurang berkenan. Okay, yang aku berkenannya bila US Champion ni dah diprestigekan lah. Tapi lepas 1 minggu WWE berjaya buat aku interested balik dengan Austin Theory. Bila tengok Raw yang semalam, dekat Raw minggu lepas tengok Austin Theory ni dah macam okay lah, memang dah tak nak push. Kesian tengok dia dan nampak macam tak boleh pakai lah Austin Theory ni. Tapi itu semua cerita minggu lepas dan aku willing untuk letak semua benda tu ke tepi dah. Dah tak nak pandang dah. Sebab apa yang WWE sajikan dekat kita dekat Raw semalam, bila ditunjuk Austin Theory, di present Austin Theory dekat promo backstage dengan Katie Kelly, ada Dolph Ziggler, lepas tu berlawan lagi dengan Dolph Ziggler dekat atas gelanggang. Wow, promo yang sangat baik, match yang memang best dan ending match yang sangat baik. Terus angkat karakter Austin Theory ni jadi lagi better. Terus aku pun rasa nak ambil Austin Theory secara serius lepas ni. So news yang aku up dan aku dengar sebelum ni pasal Triple H tak heran akan Austin Theory ni mungkin salah lah. Sebab somehow WWE berjaya buat Austin Theory nampak legit, nampak meta dekat Raw yang semalam.
tanpa money in the bank punya briefcase. Dan bagi aku ini something yang better lah kalau diorang berjaya push dan buat Austin Theory ni nampak lagi better pada minggu-minggu yang akan datang tanpa briefcase dia. Jarang orang yang tewas briefcase tu boleh berubah macam apa yang Austin Theory buat dekat Raw semalam. Dan seriously aku sangat impressed dengan Austin Theory yang aku tak sangka aku akan impress. Bagi aku Raw semalam is all about Theory lah. Tak sabar nak tengok apa yang WWE plan untuk dia lepas ni. Just jangan spoilkan momentum yang Austin Theory dah ada lah. Okay, last kali kita nak bercerita pasal War Games. Lepas WWE dah announce pasal Survivor Series nanti akan ada War Games. Aku rasa ramai orang yang layan War Games kat NXT confirm excited lah yang War Games sekarang ni dah ada dekat main roster. Termasuk akulah. So dah ramai lah yang mula berbincang siapa yang akan terlibat dalam perlawanan War Games nanti. Ada yang kata Wyatt Six, ada yang kata Judgment Day, ada yang kata DOC pun akan join sama, dan nama The Bloodline pun tak terlepas lah daripada nama yang akan terlibat dalam perlawanan War Games nanti. Tapi kita dah nampak dah yang dekat Survivor Series War Games nanti kita akan ada yang perempuan punya, Bayley ataupun Damage Control, geng dengan Rhea Ripley dan juga Nikki Cross lawan dengan Bianca Belair, Asuka, Alexa Bliss dan juga Mia Yim. Ada seorang lagi yang kita tak tahu lagi siapa. Aku rasa Candice LeRae buat benda tu nampak make sense, tapi since dia orang dah simpan seorang lagi tu untuk spot yang macam last kali, make sure orang tu adalah orang yang boleh bagi kita surprise lah. Tak kisahlah NXT call up ke, ada legend yang return ke, ataupun superstar yang dah lama injured macam Becky Lynch datang balik ke, at least kita dapat that moment yang that last person will be someone yang buat kita rasa surprise. Ataupun mungkin WWE akan buat angle yang sampai minggu depan pun kita tak tahu siapa seorang lagi, tapi bila dah dekat War Games nanti, orang yang kelima tu macam diorang sendiri tak tahu siapa, sangka yang diorang terperangkap tu dah kosong, tiba-tiba berkumandanglah lagu sesiapa yang buat kita rasa wow, dia datang. Tapi perlawanan War Games yang perempuan ni tak adalah menarik minat aku sangat nak compare dengan perlawanan War Games lelaki nanti. Tiada Judgment Day, tiada OC, lupakan Wyatt Six, tapi kita ada The Bloodline. Okey, laki punya War Games ni tak diumumkan lagi, tapi kita dah boleh nampak lah yang The Bloodline 5 orang ni, di Uso, Sami Zayn, Solo Sikoa dan juga Roman Reigns akan berlawan dengan The Brawling Brutes yang ada Pete Dunne ataupun Butch, bila nak tukar nama aku tak tahu, Rich Holland, Sheamus, Drew McIntyre dan ada seorang lagi nama. Seriously, War Games yang ni lagi menarik minat aku untuk nak tengok. Yelah, dah ada Roman Reigns dekat situ, dah ada Sami Zayn dekat situ, ada Butch, ada juga Sheamus yang sekarang ni dah makin lama makin over dengan crowd balik. Aku sangat yakin yang Survivor Series nanti boleh stole the show. Cumanya ada Drew McIntyre lah yang aku kurang berkenan. Tapi make sense dia geng dengan The Brawling Brutes, sebab walaupun dia dengan Sheamus sebelum ni macam ada feud, dok selalu bergaduh antara satu sama lain tu pun, still aku rasa macam itulah diorang punya bromance diorang. So make sense je Drew McIntyre duduk dalam team The Brawling Brutes ni. Tapi ada seorang lagi kan, seorang lagi nama yang ada banyak spekulasi dok kata pasal nama-nama ni, tapi itulah, kalau tanya aku rasa ada kemungkinan Kevin Owens, sebab mungkin ada Sami Zayn dalam kumpulan The Bloodline, dan hari tu Kevin Owens dengan Drew McIntyre pun macam dah konon macam dah geng sikit. Tapi dah alang-alang semua The Brawling Brutes tu datang daripada UK, ada Ireland, ada England, ada Scotland, walaupun Republic of Ireland kalau ikutkan tak duduk bawah UK, tapi at least biarlah seorang lagi tu datang daripada UK. Dah alang-alang sekarang ni kita tak nampak Tyler Bate dekat NXT. Why not Tyler Bate yang jadi orang kelima dalam kumpulan The Brawling Brutes dan juga Drew McIntyre untuk perlawanan War Games nanti. Dan bagi aku Tyler Bate ni kalau dah tak jadi NXT champion dekat NXT, better duduk naik kat main roster lah. Dulu aku mengharapkan dia jadi the youngest WWE champion, sebab dulu kita punya youngest champion adalah Randy Orton, lepas tu kita tak ada dah youngest champion. Aku rasa Tyler Bate can do that job, but then dah terlambat dah kot, sebab aku rasa umur dia dah melepasi umur time Randy Orton menang that champion. Still aku yakin Triple H suka dengan Tyler Bate, dan Tyler Bate sesuai untuk jadi orang yang kelima ada dalam team Brawling Brutes Drew McIntyre lah. Tapi itu pendapat aku. Siapa yang aku rasa Kevin Owens, siapa yang aku nak Tyler Bate. Tapi korang macam mana pula? Yang ni pun aku minta korang duk pala tahu jugalah. Cuba korang share dekat ruangan komen kat bawah, siapa yang korang rasa akan jadi orang yang kelima dan siapa yang korang nak jadi orang yang kelima tu. Okay? Aku share korang punya komen kat ruangan komen. So guys, itu saja untuk video kali ni. Untuk next video, kita tak ada video lah. Kita buat live watch along AEW Full Gear. Itu pun kalau tak ada halangan lah.
Nak tahu aku jadi ke tak buat live watch along AEW Full Gear ni, make sure korang follow lah Instagram aku ke, Twitter aku ke, link social media aku semua ada dekat ruangan description kat bawah. Jemput layan semua video yang korang nampak dekat kiri kanan aku ni, termasuk review Black Adam ni. Ini video paling slow ni. Sedih bye tak dapat 1000 views. Make sure korang layan. I'll see you guys again in the next video. Terima kasih datang lagi. Mother Father.